Dalam dunia wayang kulit, terdapat dua elemen penting yang membuatkan persembahan itu hidup, tok dalang dan watak-watak yang digerakkan. Namun, pernahkah kita berfikir tentang hakikat sebenar watak-watak itu? Watak-watak dalam wayang kulit hanyalah bayang-bayang yang terpantul pada layar, tanpa kuasa untuk bergerak atau bersuara dengan sendirinya. Mereka seolah-olah hidup, tetapi hakikatnya mereka adalah benda mati yang tidak berdaya. Setiap gerakan, setiap suara yang dihasilkan oleh watak-watak ini datang sepenuhnya dari Tok Dalang, sang penggerak dan pencerita yang menghidupkan mereka di mata penonton. Begitulah juga kehidupan manusia. Jika kita merenung dengan lebih dalam, jasad kita ini pada dasarnya adalah bayang-bayang, seumpama watak dalam wayang kulit yang tidak mampu bergerak sendiri. Ia hanya sebuah objek yang tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai kehendak. Tetapi, apa yang membuatkan kita kelihatan hidup? Apa yang menggerakkan kita, yang memberi kita suara, fikiran dan perasaan? Jawapannya adalah kuasa Allah yang merupakan tok dalang dalam kisah kehidupan kita. Sebagai manusia, kita seringkali terperangkap dalam ilusi bahawa kita memiliki kuasa penuh terhadap hidup kita. Kita percaya bahawa kita berkuasa untuk menentukan nasib kita, untuk mengubah apa saja yang kita mahu dan mengawal segala aspek kehidupan. Namun, hakikatnya kita hanya watak dalam sebuah cerita yang lebih besar, yang mana segala gerakan, pilihan dan takdir kita berada di bawah kehendak Allah. Apabila kita memahami kehidupan melalui lensa wayang kulit ini, kita akan mula menyedari betapa seringnya kita lupa akan hakikat sebenar diri kita. Kita terlupa bahawa kita hanyalah bayang-bayang yang terikat kepada tok dalang yang menggerakkan segala sesuatu. Kita terperangkap dalam kejahilan, percaya bahawa kita sendiri yang memegang kunci kepada kebahagiaan dan kesusahan kita. Kita merasa seperti watak utama yang menentukan arah cerita, sedangkan kuasa sebenar datang dari Allah. Kejahilan ini adalah sumber kepada banyak masalah dalam kehidupan. Apabila kita gagal memahami bahawa segala-galanya datang dari Allah, kita akan mudah merasa kecewa, marah dan putus asa apabila sesuatu tidak berlaku seperti yang kita harapkan. Kita menyalahkan diri sendiri atau orang lain atas kegagalan, atau lebih buruk lagi, kita mula meragui Allah. Inilah yang menyebabkan manusia sering terperangkap dalam kegelapan, jauh dari nur kebenaran yang sepatutnya menjadi panduan. Namun, apabila kita mula menerima hakikat bahawa kita hanya bayang-bayang yang digerakkan oleh Allah, kita akan lebih mudah untuk menerima setiap ujian dan cabaran dengan hati yang terbuka. Kita akan sedar bahawa setiap peristiwa dalam hidup ini, baik atau buruk, adalah sebahagian dari takdir yang ditulis oleh Tok Dalang yang lebih mengetahui. Kita tidak lagi merasa perlu untuk mengawal segala-galanya kerana kita faham bahawa Allah, Sang Penggerak, sentiasa mengaturkan yang terbaik untuk kita. Konsep mati sebelum mati adalah sangat penting dalam memahami hakikat ini. Mati sebelum mati bermaksud mematikan ego dan kepercayaan bahawa kita mempunyai kuasa mutlak ke atas diri dan kehidupan kita. Ia adalah proses menyedari bahawa yang hidup sebenar bukanlah jasad kita, tetapi roh kita yang dipimpin oleh kuasa Allah. Jasad kita hanyalah sebuah alat, seperti mana watak wayang kulit adalah alat di tangan Tok Dalang. Dalam tradisi Sufi, proses ini dikenali sebagai fana, iaitu penghapusan diri atau kehendak diri demi membiarkan kehendak Allah yang berkuasa sepenuhnya. Apabila kita mampu melepaskan segala kepercayaan palsu tentang kuasa diri kita,
kita akan mula merasai ketenangan yang sejati. Tiada lagi keresahan tentang masa depan kerana kita telah menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Tiada lagi kesombongan atau rasa bangga yang berlebihan kerana kita tahu bahawa setiap pencapaian dan kegagalan adalah sebahagian dari perancangannya. Konsep ini adalah salah satu prinsip penting dalam memahami ilmu hakikat, di mana manusia diajak untuk tidak terikat kepada dunia jasad dan nafsu, tetapi lebih fokus kepada roh yang memandu kita menuju cinta Allah. Ia adalah proses peralihan dari kehidupan yang penuh dengan ilusi duniawi kepada kehidupan yang lebih bermakna dan hakiki, iaitu kehidupan yang hanya tunduk kepada kehendak Allah. Sebagai bayang-bayang, kita sentiasa bergantung kepada Tok Dalang, yakni Allah, untuk bergerak dan menjalani kehidupan. Tiada satu pun yang berlaku tanpa izin dan kehendaknya. Hal ini haruslah difahami bukan sebagai satu bentuk keputusasaan atau rasa tidak berdaya, tetapi sebagai satu bentuk pembebasan. Dengan memahami bahawa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, kita dibebaskan dari belenggu tekanan untuk sentiasa mengawal segala-galanya. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita menghadapi sesuatu yang di luar kawalan kita seperti penyakit, kehilangan orang yang kita sayangi, atau kegagalan dalam kerjaya, kita boleh memilih untuk melihatnya sebagai kehendak Allah yang memiliki hikmah tersembunyi. Bayang-bayang tidak perlu risau tentang bagaimana ia akan digerakkan atau ke mana ia akan pergi, kerana semuanya telah diaturkan oleh Tok Dalang. Dengan cara ini, kita akan lebih mudah menghadapi setiap cabaran dengan ketenangan, kerana kita tahu bahawa Allah adalah penggerak segala sesuatu. Dalam bab ini, kita telah melihat bagaimana kehidupan manusia adalah seperti watak wayang kulit yang tidak berkuasa tanpa penggerak. Allah adalah Tok Dalang yang menggerakkan kita dalam segala hal, dan setiap gerakan, pilihan dan takdir kita berada di bawah kuasanya. Konsep mati sebelum mati mengajak kita untuk menyedari ketiadaan kuasa diri dan bahawa segala yang berlaku adalah dengan kehendak Allah. Dengan menyedari hakikat ini, kita boleh hidup dengan lebih tenang dan yakin kerana kita tahu bahawa Allah sentiasa mengaturkan yang terbaik untuk kita. Kita tidak lagi terperangkap dalam kejahilan atau ilusi bahawa kita adalah pengawal mutlak kehidupan kita. Sebaliknya, kita menjadi bayang-bayang yang bergerak mengikut kehendaknya, dengan penuh kepercayaan dan ketundukan kepadanya. Setiap dari kita adalah watak dalam sebuah cerita yang lebih besar. Dan apabila kita mula memahami cerita itu dengan lebih mendalam, kita akan melihat bahawa tiada apa yang perlu ditakuti atau dirisaukan, kerana Allah sentiasa ada untuk menggerakkan kita ke arah yang terbaik.